All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy, di mana Kama ada satu kisah seram yang Kama compilekan. Kisah-kisah seram yang Kama compilekan ni semua tentang gangguan daripada patung di Malaysia. Korang pernah tak tengok cerita Annabelle? Cerita Annabelle tu kan mengisahkan tentang kisah benar, dikatakan satu roh lah yang hidup dalam patung tersebut menyebabkan patung Annabelle tu bergerak sendiri. And lastly, rupanya memang ada jin yang menetap dalam patung tu sebenarnya. So patung ni sebenarnya boleh menjadi medium ataupun perantara lah untuk benda tu ataupun jin tu masuk ke dalam patung tersebut. So basically bukanlah patung tu hidup, tapi disebabkan ada sesuatu lah, orang kata gangguan jin. And disclaimer, disebabkan itulah kita kalau pernah dengar kan ustaz-ustaz macam melarang untuk simpan anak patung dalam rumah kalau tujuannya untuk menyembah ke ataupun memuja ke, so malaikat tak masuk. Tapi kalau patung tu macam memang digunakan untuk mainan budak-budak kan, kita tahu function patung tu budak-budak bermain sebab memang fitrah budak-budak ni suka bermain. Tapi kalau untuk memuja, menyembah apa semua tu memang tak boleh dalam Islam. So tanpa membuang masa, Kama dah kumpulkan 3 kisah gangguan daripada patung teddy bear, patung tak kisahlah patung apa yang terjadi di Malaysia. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kisah yang pertama ni tentang gangguan patung teddy bear korang. Teddy bear comel-comel macam ni. And kisah ni kredit daripada Terapi Islam Ibnu Katsir. Kisah ni dikongsikan sendiri oleh perawat di tempat perawatan ni sendiri. Ini perubatan Islam lah kan. So ustaz perawat ni kongsi dekat artikel beliau. So kisah yang pertama, so masa tu ustaz macam biasa merawat pesakit-pesakit yang datang berubat dekat tempat perubatan Islam tu. Selesai je berubat 3 orang pesakit, tiba-tiba ustaz ni terima satu message. Dan message tu macam emergency tau, sebab dalam message tu dia minta tolong untuk ustaz ni tengok-tengokkan kakak dia yang sedang kerasukan. Dia kata kakak dia dah kena rasuk daripada pagi tadi sampai dah tengah hari ni, benda tu tak nak keluar daripada badan kakak dia. Kaki dengan tangan kakak dia ni jadi keras, tak boleh nak bergerak, seperti ada benda lain yang mengawal kakak dia. Lepas tu ustaz tu pun katalah dalam pukul 3.30 macam tu ustaz sampai. Dan ustaz tu sempatlah nasihatkan dekat adik tu kan, jangan layan kakak dia punya permintaan sebab kakak dia tengah kena rasuk kan. Ustaz tu suruh adik tu perhatikan gerak-geri kakak dia. Rupanya korang yang mesej ustaz ni nama dia Ahmad. Dia adik kepada mangsa yang kerasukan dari kakak dia tu. Rupanya diorang dah pergi berubat dengan ustaz ni semalam. Lepas tu elok je lepas dah berubat tu kan, tapi malam tu diorang balik je rumah, kakak dia ni jadi lebih teruk. Lepas tu ustaz ni pun on the way lah terus ke rumah diorang ni kan. Ustaz ni terfikirlah, kenapa semalam lepas je berubat kakak dia ni okey je, tenang je, tapi bila balik rumah jadi lagi teruk. So mesti ada something yang tak kena dekat dalam rumah dia ni. Sebab diorang berubat dengan ustaz ni, diorang datang ke tempat ustaz ni. Ustaz tu tak merawat dekat rumah, kat rumah diorang. So ustaz tu tak tahulah apa yang jadi ataupun ada apa dalam rumah tu kan. Lepas tu sampai je dekat rumah Ahmad tu, ahli keluarga Ahmad ni bawa turun lah si kakak dia yang kena rasuk tu daripada tingkat atas ke tingkat bawah. So mungkin rumah diorang 2 tingkat lah kan. Masa ustaz tu tengok keadaan kakak dia ni, kakak dia macam tengah resah plus separa sedar. Lepas tu ustaz tu pun minta lah kakak dia ni duduk menghadap kiblat untuk ustaz ni mulakan sesi ruqyah. Sekali start je bacaan ruqyah korang, terus kakak dia ni meraung-raung, menjerit. Lepas tu dia cakap,
Kenapa kau datang tempat aku? Aku nak dia mati. Lepas tu Ustaz tu tanyalah kan, tempat kau kat mana? And then benda tu tunjuk sana, which is dia tunjuk ke arah dapur. Dan dekat dapur tu ada tangga untuk menuju ke bilik kakak dia. Ustaz tu terus pergi ke dapur, bawa air, dan masa tu dah pukul 4.32 petang. Tepat-tepat masuk waktu asar lah. Jadi Ustaz ni pun azan kat dalam rumah tu. Masa tengah azan tu kan, kakak Ahmad ni jadi makin tak keruan. Dia macam nak lari tau. Tapi family dia sempat tahan. Habis je azan tu, Ustaz tu renjiskan air yang dah diruqyah tadi dekat sekitar dapur tu. Kemudian Ustaz tu naik ke atas bilik. Dia naik tangga tu bersama dengan Ahmad lah. Ahmad tu tunjukkan kat mana bilik kakak dia. And then masuk-masuk je bilik tu, Ustaz tu terus tertumpu dekat satu patung teddy bear milik kakak Ahmad. Patung tu besar tau. Ustaz tu sambunglah renjis-renjis air yang diruqyahkan tadi dekat dalam bilik tu pula. Dan sepanjang Ustaz merenjis air tu, Ustaz tu dapat rasakan mata anak patung tu seakan macam memerhati gerak-gerik Ustaz ni. Ustaz tu dah start rasa something dah sebenarnya yang tak kena dengan patung tu. Jadi dia pun ambil patung tu, bawa terus turun ke bawah. Kakak Ahmad nampak je Ustaz tu pegang patung tu kan. Dia terus merayu-rayu. Daripada tadi macam orang kata apa, karakter yang bengis kan, karakter yang kerek lah, kata kenapa kau datang, aku nak dia mati semua. Ustaz tu pegang patung tu, dia merayu-rayu terus. Dia kata, Tolonglah jangan apa-apakan dia. Tu tempat aku. Dah lama dah aku duduk situ. Aku temankan dia. Aku kawan dengan dia. oh dah agak dah. Ustaz ni terus cakap, berpindahlah kamu sebelum patung ni dimusnahkan. Ustaz tu baca je ruqyah, benda tu terus keluar daripada badan kakak Ahmad ni. Dan kakak Ahmad kembali sedar. Tapi still dalam keadaan lemah lah. Ustaz tu tanyalah dekat kakak Ahmad ni kan, sayang ke dengan patung ni? Rupanya kakak dia memang sayang sangat-sangat dengan patung ni, sampai bagi nama lah dekat teddy bear tu. Kakak dia cakap dekat patung tu, luahkan perasaan dekat patung tu, mengadu seolah-olah macam patung tu seorang je faham perasaan dia. And kakak dia kata dia dapat rasakan yang patung tu akan hidup. Jadi Ustaz tu pun minta izin lah dekat kakak Ahmad dan keluarganya untuk bakar dan musnahkan teddy bear tu. Sebab Ustaz cakap jin ni dah menetap dalam patung ni sehingga kan kakak Ahmad ni rasa patung ni seolah-olah hidup. Dan selepas patung tu dibakar korang, kakak Ahmad ada rasa something dalam badan dia, macam satu perubahan yang besar. Rasa berbeza, dia rasa tenang. Lepas tu habis je bakar patung tu, kakak Ahmad macam dah tenang sikit, dia dah sedar 100% waktu tu, kan baru lepas kena rasuk kan. Lepas tu Ustaz tu pun cubalah berbual dengan kakak dia. Ustaz tu tanyalah, istimewa sangat ke teddy bear ni? And then kakak Ahmad kata, dia memang dah anggap teddy bear tu macam anak dia sendiri. Memang hari-hari dia bercakap dengan teddy bear tu, luahkan perasaan. Lepas tu Ustaz tu pun macam nasihatkan lah kan, kita kan ada Allah, kita luah pada dia, bukan pada patung tu. And syaitan ni memang suka kita buat macam tu. Teddy bear ni dah jadi macam sarang dia lah, Ustaz tu kata. Rupanya before ni ada satu kejadian berlaku, which is patung ni pernah beralih sendiri dari atas katil ke bawah katil. And kakak Ahmad ni juga pernah nampak teddy bear ni bergerak seolah-olah dia hidup. Sejak tu kakak Ahmad ni selalu rasa gatal-gatal tau dekat badan dia. Lepas tu dia jadi sensitif. So rupanya pernah lah berlaku kejadian-kejadian pelik kan. Tapi disebabkan mungkin kakak dia ni macam tak tahulah kesunyian ke, ada masalah dalam hidup dia ke, yang menyebabkan dia bergantung kepada patung tu untuk luahkan perasaan dia kan. Lepas tu tak lama lepas tu, sejak patung tu dibakar, Alhamdulillah kakak Ahmad ni kata dia dah tak ada rasa gatal-gatal kat badan dia. Jadi pengajarannya dekat sini, kita kena sentiasa mohon perlindungan dari Allah ataupun mengadu pada Allah, dan jangan simpan patung untuk kita memuja ataupun buat jadi kawan pun tak boleh, Ustaz ni kata. Okey korang, so itu kisah tentang dia sendiri yang terlalu orang kata apa, macam menghidupkan lah. Dia macam anggap benda tu hidup kan, patung tu hidup kan, sampai kan betul-betul ada jin yang menumpang dalam patung tersebut. So kisah yang kedua ni pula tentang patung yang diterima oleh bekas kekasih ya, X. X, and then tak sangka rupa-rupanya perempuan ni terkena sihir.
So kisah ni daripada seorang ustaz juga ataupun dikenali sebagai Ustaz Din, kalau korang kenal. Cerita ni ada dikongsikan di Facebook. So ada seorang pesakit ni yang minta berubat lah dengan Ustaz Din kan. Pesakit ni perempuan dalam lingkungan umur 20-an. Dia seorang janda dari Pantai Timur. Rupanya pesakit perempuan ni dah kena gangguan mistik selama 4 bulan. Kamu tak tahu lah korang pernah dengar ke tak kes ni, tapi kes ni quite famous jugalah, masuk dalam beberapa artikel dekat media semua. So disebabkan dah terlalu lama dia menanggung kesakitan tu selama 4 bulan, akhirnya barulah dia beranikan diri untuk pergi jumpa ustaz dan berubat lah. Sebab pesakit ni dia selalu rasa sakit-sakit badan, sakit kepala dan juga dia suka termenung. Dan apa yang menarik ni guys, dia termenung ni, dia termenung apa tau? Termenung mengingatkan bekas kekasih dia tu. Padahal dia memang dah move on, tapi dia sendiri pelik, kenapa macam mengalamun teringat dia, macam angau selama 4 bulan tu. So Ustaz Din pun rukiahkan lah, nak tengok betul ke tak kan ada gangguan jin dekat akak ni. Lepas dah check tu, memang betul dia kena gangguan dan sebenarnya Ustaz ni kata akak ni terkena sihir. So menurut pesakit Ustaz Din ni tadi, kita bagi nama Mai, bukan nama sebenar. So Mai sebenarnya ada terima satu patung teddy bear warna pink daripada ex dia. Ex dia ni bagi katanya hadiah untuk birthday lah, sempena birthday kan. Padahal diorang dah putus dah masa tu. Tapi Mai ni terima je lah sebab dah orang bagi kita hadiah kan. Rupanya lepas ustaz tu check patung tu sebenarnya telah disapu dengan minyak pengasih untuk tundukkan pasangan tu dengan bantuan jin. Jadi minyak tu ustaz tu dapat scan, disapu dekat tangan teddy bear tu korang. Patutlah Mai ni asyik termenung, teringat-ingatkan ex dia tu kan. Sejak tu lah macam-macam gangguan yang Mai ni kena. Sebenarnya sebelum jumpa ustaz ni pun Mai pernah berubat dengan ustaz lain lah. Dah elok dah, lepas berubat tu dah elok, dah pulih. Tapi tak lama lepas tu jadi balik. So ustaz dia kata mungkin jadi balik ni sebab dia kena hapuskan patung tu sebenarnya. Sebab patung ni dah jadi pengantara dengan si tukang sihir ni. Sebab tu senang sihir tu kena balik dekat Mai. Yelah sebab dulu Mai ni tak tahu pun puncanya daripada patung tu. So ustaz tu pun bagi tahu dekat Mai kena bakar nak patung ni sambil rukiah lah. Lepas tu Mai pun okey lah kan nak bakar patung tu. Dan sejak daripada tu, lepas dah settle berubat and hapuskan patung tu, Mai dah tak kena ganggu dah. Adalah rawatan susulan selepas tu, tak adalah dia bakar terus pulih kan. So itu kisah tentang orang boleh sihir guna barang yang dia nak bagi, termasuklah patung teddy bear yang comel-comel, cute-cute, kita tak sangka rupanya dalam tu barang sihir kan. So hati-hatilah dengan pemberian orang. So kisah yang ketiga, which is kisah yang terakhir ni pula, tentang patung yang dibeli dekat satu kedai. Orang kata apa, macam sembarangan jugalah beli patung ni. Kita tak tahu asal usul patung tu, tahu-tahu je kena ganggu. So kisah ni terjadi kepada seorang yang bernama Afikah. So kisah ni diambil daripada interview antara M-Star dan juga Afikah. Masa tu Afikah sekeluarga balik kampung sekali diorang nak bercuti lah. Kampung diorang ni dekat selatan Thailand tau. Masa dah sampai tu makcik dengan pakcik dia orang ni ajaklah diorang pergi jalan-jalan dekat pasar. Sampai je dekat pasar tu memang ada banyak sangat jual anak patung. Afikah dengan adik dia dua-dua perempuan kan. So memang orang kata apa, rambang mata lah bila tengok anak patung comel-comel kat situ. Sampai diorang ni tak tahu nak beli mana satu sebab semua cantik-cantik. Lepas tu Afikah ni dia terpandang dekat satu patung ni. Patung tu besar. Dia pakai baju belang-belang warna merah putih. Terus Afikah bagi tahu mak dia, "Mak nak patung tu." Adik dia pula nak satu patung teddy bear tapi saiznya kecil sikit daripada kakak dia punya. Mula-mula mak diorang tak kasih, tapi diorang duk pujuk-pujuk mak diorang sampailah akhirnya mak diorang pun belikan juga. Balik je dari pasar tu korang, diorang terus main dengan anak patung tu sampai diorang tertidur. Lepas tu mak diorang pun tengok anak-anak dia ni dah tidur dengan patung tu kan. Jadi mak dia pun ambil lah patung Afikah ni, letakkan elok-elok jadi bantal peluk dekat Afikah. And malam tu lah korang start kejadian seram.
Masa tu kira-kira pukul 3 pagi, Afika terjaga dari tidur. Disebabkan dia rasa sakit perut sangat-sangat kan, dia terjaga. Dia buka-buka je mata, anak patung dia tu tengah duduk dekat atas perut dia. Siap lambai-lambai dekat dia dan berbisik, "Kakak, kakak." Afika punya terkejut tu sampai tak boleh nak keluarkan suara untuk menjerit. Tangan dia sebelah goyang-goyangkan adik dia yang tengah tidur kat sebelah dia tu kan. Nak baca ayat Quran pun masa tu dandanlah lupa. Afika terus tolak patung tu dan selubung diri dia dengan selimut sambil baca bismillah banyak kali, sebab tu je ayat yang terlintas dalam fikiran dia waktu tu kan. Sampailah akhirnya Afika ni terlelap balik. Mungkin sebab kepenatan, sebab pagi tu kan dorang baru sampai Thailand, lepas tu dorang terus pergi berjalan-jalan kan. Esok pagi tu bangun, tengok-tengok tangan dia bertanda tau. Afika tanyalah adik dia, kau tak dengar ke aku kejutkan kau semalam? Rupa-rupanya adik dia kata adik dia pun nampak juga patung tu tengah pandang adik dia. Jadi malam tu adik dia pun sebenarnya dalam ketakutan. Malam berikutnya, dua orang adik-beradik ni menangis-nangis, tak nak tidur kan sebab diorang takut. Diorang siap suruh mak diorang ni buang patung tu. Lepas tu mak diorang marah lah kan, orang beli mahal-mahal, lepas tu suruh buang, siap suruh bakar lagi. Dan disebabkan Afika dengan adik dia ni asyik menangis, tak berhenti-henti sebab takut kan, mak diorang pun ikutkanlah kata diorang. And sejak daripada tu, diorang memang dah tak suka dah dengan patung. Even nak pandang patung tu pun seakan-akan trauma bagi diorang. And tentang tangan Afika yang bertanda tu, dia bertanda macam tanda tu orang kata tanda gigitan hantu. And menurut Afika, parut tu masih ada sampai sekarang. Wallahualam. So, macam mana? Korang nak beli teddy bear tak? Nak suruh boyfriend korang beli teddy bear tak? Cuba fikir balik. Daripada suruh beli teddy bear, baik suruh beli coklat ke, makanan ke. Sedap juga weh. Okay korang, tu sahaja video untuk hari ni. Kama teringat lah, Ustaz Kama time sekolah dulu pun pernah pesan juga kan, pasal patung tu kalau kita patahkan tangan dia ke, patahkan kaki dia ke, macam orang kata apa, patung tu tak cukup sifat kan, baru boleh macam tu. Sebab ada orang kata kalau patung tu cukup sifat, jin tu boleh masuk lah untuk jadi pengantara. Tu pun wallahualam juga, tak tahu sejauh mana betul ke tak. Tapi apa yang saya pasti, patung tu kalau niat kita untuk memuja ataupun menyembah tu memang tak boleh lah. Kalau simpan dalam rumah kan, macam malaikat tak masuk kan. So tu sajalah video tu hari ni. Harap korang dapat mesej dan pengajaran yang nak disampaikan daripada kisah-kisah yang berlaku. And thank you untuk video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.